أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد استودعنا بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Dan alhamdulillah malam ni anda sampai ke surau Ketua Warisan ni. Walaupun kalau ikut jadual yang anda bagi kat Haji Malik malam besok, tapi anda pun tak ingat malam besok ada. Anda sudah silap bagi ke Selayang. Mujur Haji Malik telefon anda. Kalau tak, memang confirm wajibul gunnah aku tak datang, tuan-tuan. Okay? Dan malam ni pun sepatutnya ada, tapi pasal dah janji dengan Haji Malik. Tuan-tuan, Haji Malik kalau panggil kena datang pasal dia ni mungkin apa? Dia wali, tuan-tuan. Dia kalau dalam Syiah tu Imam 12. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi ni pun sebenarnya tak apa nak larang juga ni. Habis muktamar kan ini. Jadi insyaAllah pada malam ni kita akan mendengarlah sedikit sebanyak berkaitan dengan Syria. Walaupun dulu anda pernah datang 2 tahun lebih, 2 tahun yang sudah ya. Masa tu surau tuan-tuan tak lawa macam ni. Masa tu masih bercerakah dengan batang-batang besi lagi. Masa tu bila kita lalu kat belakang tu kan, silsilah kaya boleh terpijak apa paku karat dekat belakang tu. Masa tu tengah baru tak apa-apa nak siap. Dan nak ingat lagi malam tu anda datang dengan 2 orang syekh daripada Syria. Kita mau daripada airport ambil 2 orang terus datang ceramah kat sini. Rupanya dah 2 tahun dah nampak lawa suara tuan-tuan ya. Oh, orang kata apa? Bravo, bravo tuan-tuan. Jadi pada malam ni kita masih lagi dengan isu Syria. Nampak sebab nampak gaya isu Syria ni tuan-tuan, segi hukum zahirnya dia akan berpanjangan sehingga turunnya Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Nampak gayanya ya. Okeylah. Kenapa isu Syria ni penting? Sebelum kita saksikan tayangan video dan sebagainya, saya akan ceritakan dahulu beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kemuliaan bumi Syam. Yang pertama sekali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, satu hari Nabi kata, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Syamina. Nabi kata, ya Allah, berkatkan pada Syam kami. Ya Allah, berkatkan pada Syam kami. Syam ni tuan-tuan nama kepada bumi Syria. Dahulunya bumi Syam ini 3-4 negara: Syria, Jordan, Palestin dan Lebanon. Tak keluar lagi Syam belum lagi. 4 buah negara, Jordan, Palestin, Syria, Lebanon ni dia panggil Syam ya. Tapi sekarang ni panggilan Syam ini lebih tertumpu kepada negara Syria. Dan kalau kita dulu dalam Syria, perkataan Syam itu lebih tertumpu kepada bandar Damsyik. Contohlah ya, dulu masa saya belajar dekat Syria tahun 1992 sampai 1998, bila saya keluar pergi ke Jordan contoh, waktu saya nak balik ke Syria, jadi driver taksi tanya, Ilawin, kau nak ke mana? Kita kata ila Syam. Kita tak kata ila Syria, ila Suria, kita kata macam tu. Kita kata ila Syam. Dia pun bawa kita pergi masuk ke kota Damsyik Syria. Macam tu. Maka Nabi SAW mendoakan sebanyak 3 kali, ya Allah, berkatkan pada Syam kami. Ya Allah, berkatkan pada Syam kami. Padahal Nabi boleh je kata, ya Allah, berkatkan negara Syam. Ya Allah, berkatkan negara Syam.
Tetapi Nabi menyadarkan perkataan Syam kepada diri Nabi. Syam kami, Syam kami, bukan Syam kamikaze. Syam kamikaze itu member aku seorang lagi, itu nak sebut rapatnya bumi ini dengan Rasulullah SAW. Satu. Yang kedua, tuan-tuan, bumi Syam ini mula dikuasai oleh umat Islam di zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Zaman tu negara Syria ataupun Syam ini dikuasai oleh tentera Rom. Bila Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu masuk dan menawan ibu kota Syria, iaitu Damsyik, maka ramai para sahabat berpindah ke Damsyik ataupun ke Syria. Untuk maklumat tuan-tuan, di Syria kubur para sahabat lebih 10,000 kubur para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Dan sebab tu kita tengok orang Syria ni rupa dia lain. Dia tak macam orang Saudi, tak macam orang Mesir, Orang Mesir dia lebih kepada Afrika sikit. Orang Arab dekat Mekah tu Arab pure lah, Arab Mekah. Tapi kalau belah-belah Syria, Lebanon ni, dia Arab campur. Arab campur dengan Rom. Arab tu dah lawa dah, Rom tu pun dah lawa, campur lagi lah lawa, kan. Kita ni Jawa campur Banjar pun handsome dah kan. Contoh tuan-tuan, Jadi para sahabat ramai pindah dekat sana, duduk dekat sana dengan sebab keberkatan yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis tadi. Dan ketika itulah umat Islam semakin besar, sehinggalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu akhirnya menawan negara Parsi yang pada hari ini Iran. Nah tu tuan-tuan, kalau orang yang baca sejarah, yang buat kajian tentang Syiah, antara sebab Syiah menyabah dekat Umar bin Al-Khattab, sebab Umar bin Al-Khattab telah memadamkan tamadun Parsi. Bila Islam menguasai Parsi dia punya tamadun down tau. Jadi orang tertumpu kepada tamadun Islam dan Arab masa tu. Sebab itulah antara pembunuh ataupun yang membunuh Umar bin Al-Khattab itu ialah orang datang daripada Parsi, daripada Iran, bernama Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, yang memang diarahkan menyamar menjadi hamba bekerja di Madinah dan akhirnya membunuh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi tuan-tuan, sampai sekarang di kalangan puak-puak Syiah, khususnya Syiah Imamiyah, sahabat Nabi yang paling dibenci ialah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab tu Syiah ni kita tak boleh nak biar. Syiah ni bahaya, Dekat Kota Warisan ada Syiah tuan-tuan, kan dia Haji Malik kata tadi ramai kan? Kalau ada smackdown aja, jangan bagi chat, sebab Syiah ni bahaya. Api dalam sekam, gunting dalam lipatan. Saddam Hussein pernah sebut, dia kata, nampak Syam? Saddam Hussein pernah kata Syiah ni macam periuk api. Kalau kau tak letupkan dia letupkan kau. Dua tu aja. Okey tuan-tuan, jadi para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ramai tinggal di sana. Kemudian para tabi'in, kemudian para alim ulama pun teramat ramai di sana. Sebagai sedikit perkongsian lah, ketika saya belajar di Syria dahulu, saya bukanlah nak mengangkat sangat negara ni tuan-tuan, tidak. Kalau boleh tutup lampu ni, bagi gelap-gelap sikit. Okey. Okey tuan-tuan ni. Ini okey, ni Turki, sini Iraq, Jordan, Palestin, Lebanon. Dulu yang dikategorikan sebagai Syam 4 buah negara ni, Syria, Jordan, Palestin dan Lebanon. Tapi sekarang lebih tertumpu kepada seluruh Syria. Kalau lebih tepat lagi Damsyik,
Dan Rasulullah SAW sepanjang-panjang hidup Nabi, Nabi hanya pernah pergi dekat 3 buah negara sahaja. 2 buah negara sahaja. Pertama sekali Syria. Nabi pergi dekat kawasan ni dipanggil Dar'a. Ya, sini sepadan Jordan dengan Syria. Di sinilah Nabi kali pertama berniaga dengan pakcik dia Abu Talib. Di situlah bertemu dengan Buhairah, dia seorang padri daripada Kristian yang menasihatkan supaya Abu Talib bawa balik Nabi pulang ke Madinah ketika Nabi berumur lebih kurang 12 tahun. Kemudian kali kedua Nabi pergi berniaga pada ketika Nabi berumur 25 tahun. Sampai sini Nabi masuk sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di Palestin ketika malam Al-Isra wal Mi'raj, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan min al-masjidil haram, Mekah bawah ni tuan-tuan, Mekah bawah ni, ila al-masjid al-aqsa allazi barakna haulahu. Okey, ini sepadan yang bersepadan dengan Syria. Untuk makluman tuan-tuan, perkembangan terkini, seluruh sepadan border Turki telah dibebaskan oleh mujahidin. Sebab Turki lah satu-satunya negara yang bukan Arab yang mula-mula bersimpati dengan rakyat Syria. Ketika berlaku kebangkitan rakyat di Syria, tuan-tuan, negara yang bersimpati dengan rakyat Syria ialah Turki. Masa tu negara Arab yang lain semua buat pekat badak berlaku. Kan aku kadang-kadang sakit hati juga dengan negara Arab ni. Turki ni yang bukan negara Arab, yang bahasa pun bukan bahasa Arab. Kadang-kadang nak jumpa orang Turki kerti cakap Arab pun memang payah gila. Aku rasa Tayyip Erdogan tu pun tak pandai cakap Arab. Tapi diorang, tuan-tuan, mungkin dengan sebab mereka dahulu merupakan khilafah Islamiah Osmaniyah, ya, dia ada rasa tanggungjawab untuk merema rakyat Syria. Jadi segala urusan dimudahkan sehingga tentera Turki ni diorang buka sepadan, menyebabkan para mujahid ini mudah untuk menguasai seluruh sepadan Turki dengan Syria. Dan ketika saya masuk di menziarahi pada bulan 4 baru-baru ni, melalui dengan nampak apa dia? Tak nampak aku. Ghazi Antep, ya, Ghazi Antep di airport dia. Kita pun masuk dekat sini sampailah kawasan Idlib, ya. Jadi okey, itu sepadan dengan Turki tak ada masalah. Sepadan dengan Iraq, ada yang dibebaskan oleh mujahidin dan masih ada tempat lagi yang tidak dibebaskan, dengan sebab kita sedia maklum Iraq merupakan negara yang dikuasai oleh Nuri Maliki. Nuri Maliki ni Syiah, tuan-tuan, sama dengan Iran, ya. Jadi diorang ni semua proksi kepada Amerika. Jadi agak sukar bagi mujahidin untuk menguasai sepadan Syria dan Iraq. Jordan pun sama juga. Kita pergi baru-baru ni raya haji, menziarahi kamp pelarian dekat Irbil ni kan, kat sini satu nama kamp pelarian, namanya Kamp Zaatari, yang memuatkan seramai 200,000 pelarian dekat tengah-tengah padang pasir, panas terik, kering gontang. Kalau tuan-tuan pergi tengok dekat Turki, dia punya kamp pelarian cantik, kemas, teratur. Ada supermarket dalam tu, ada masjid. Memang canggih lah kerajaan Turki ni layan pelarian Syria. Tapi kalau kita tengok dekat sini, Jordan ni, bagi dia pelarian Syria ni menyusahkan dia. Kalau boleh kau berambus lagi bagus, macam itulah. Jadi sepadan Jordan dengan Syria pun amat susah. Jadi kebanyakan diorang kalau keluar masuk pun keluar masuk melalui jalan yang tidak ikut undang-undang lah, ikut jalan-jalan tikus. Dan ini Palestin, dan ini Lubnan. Lubnan pun masalah juga sebab ramai Hizbullah juga berfahaman Syiah Imamiyah. Itu yang terkini, tuan-tuan, ya. Peperangan berlaku dekat semua tempat. Di tengah-tengah bandar Aleppo, di tengah-tengah bandar Homs, Deir Zur, Raqqa. Kebanyakan peperangan berlaku dekat tengah-tengah bandar, ya. Kawasan dipanggil Rif. Rif ni perkampungan keliling bandar. Masa saya pergi itu, dia pasal ni aku tak nampak.
Jadi masa nak pergi itu dekat masuk kat sini sampai ke Idlib. Masa nak pergi kawasan ni ada bunyi letupan lah. Ana tak biasa dengar bunyi letupan. Jadi ana ingat tu bunyi petir ke apa. Dia kata tu bunyi letupan lah tu. Ana kata bunyi apa? Bunyi kereta. Dia kata bunyi kereta tank. Dia juga balas tembak. Jadi ana kata jarak lokasi ana dengan lokasi perang tu berapa kilometer? Dia kata 5 kilometer. Kereta kebal tembak boleh pergi berapa jauh? 7 kilometer. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, jadi peperangan tuan-tuan berlaku dekat keliling dalam bandar ni. Pasal Mujahidin nak tawan bandar. Dekat tengah-tengah bandar dan juga tengah-tengah bandar Damsyik. Dia ada bandar Darna, Suwaida, masih lagi berlaku peperangan. Belah-belah kampung ni dah kurang dah. Tapi kadang-kadang datang jet bom. Dia nak apa? Hapuskan sakit-baki Mujahidin. Dan untuk maklumat tuan-tuan, di bandar Darna inilah bermulanya kebangkitan rakyat Syria. Ia bermula kebangkitan rakyat Syria pada bulan 3 2011. Ya, punca kebangkitan berlaku apabila ada sekumpulan kanak-kanak sekolah rendah. Diorang ni tulis dekat bangunan sekolah, Asy-sya'bu yuridu isqat an-nizam. Anda ingat masa bulan 4 ni, bulan 4 Raya Jibor ni, masa dah pergi dekat Jordan. Jadi kita diminta lah ceramah pasal Syria dekat budak Jordan. Jadi ada cerita ni kita buat dalam dewan tau. Anda kata punca berlaku kebangkitan ni bila ada budak-budak sekolah rendah tulis perkataan Asy-sya'b yurid isqat an-nizam. Jadi ada ulang 2-3 kali perkataan tu. Elok ada ulang 2-3 kali, ada budak pengurusi hantar kertas, dia kata apa? Ustaz, jangan ulang perkataan tu banyak-banyak. SB ramai kawasan ni. Sebab maknanya apa? Rakyat nak jatuhkan kerajaan. Itu maksud perkataan tu yang ditulis dekat bandar Darna. Jadi perkataan ni tuan-tuan, di Jordan pun dia orang takut juga. Okey, budak-budak sekolah rendah ni dia tulis perkataan tu tuan-tuan, tak ada orang mengajar pun. Diorang tulis bila diorang tengok televisyen. Berlaku kebangkitan dekat Tunisia, dekat Aljazair, dekat Yaman, dekat Mesir. Slogan dia sama. Dia pergi demo, dia akan sebut Asy-sya'b yurid isqat an-nizam. Asy-sya'b yurid isqat an-nizam. Maknanya rakyat nak hancurkan pemerintahan. Jadi budak-budak kecil tu dia conteng bangunan sekolah dia dengan perkataan tersebut. Hari tu juga bulan 3 2011 tu, Ketua Balai Polis Bandar Darna bernama Atif Najib mengarahkan supaya sekolah itu dikosongkan dan semua budak-budak yang terlibat dalam menconteng di sekolah tu ditangkap. Ia lebih kurang dalam 12 orang ditangkap. Budak-budak kecil, budak sekolah rendah, dan mereka dikenakan seksaan dalam penjara, dipukul, dibelasah, dan antara seksaan yang dikenakan dicabut kuku budak ni. Bukan kepit kuku tau. Kepit kuku aku boleh. Cabut kuku tuan-tuan, ya. Cabut kuku ni antara seksaan yang standard di Syria. Jadi bermula daripada cerita itulah budak-budak ni, keluarga dia datang nak bebaskan anak-anak diorang yang ditangkap. Lalu ketua balai kata, kau lupakan anak kau buat anak yang lain. Dia kata macam tu. Kalau kau rasa kau dah tak larat, hantar bini kau dekat balai, kita orang akan buat bini kau beranak sekali lagi. Cerita ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan jumpa orang Syria, memang itulah cerita ni. Dia takkan cerita lain. Punca kebangkitan dia akan cerita benda ni. Itu kalau tuan-tuan jumpa orang Syria yang pro kepada kebangkitan. Tapi kalau tuan-tuan jumpa pro Asad tu, tak tahu aku dia goreng gelai lah. Kalau tuan-tuan dengar orang Syria, dia cerita macam mana saya cerita, tu makna pro rakyat tu. Tapi kalau tuan-tuan dengar di cerita lain daripada cerita kata ini campur tangan lah Amerika, ada cadangkan tuan-tuan lugu kepala dekat situ juga. Jadi tali barut, ni Hafiz Al-Assad tali barut tuan-tuan, ya. Okey. Jadi bila berlaku macam tu, orang kampung pun keluar berdemonstrasi secara aman dan mereka ditembak dengan bunuh hidup dan ramai yang mati. Cerita mereka ditembak ni tersebar di seluruh dan di bandar, ke negeri dan sebagainya, sehinggalah lebih kurang 7 bulan kemudian, dia start bulan 3
7 bulan kemudian barulah berlaku kebangkitan yang sebenar-sebenarnya. Sebab rakyat Syria tuan-tuan, sepanjang 40 tahun pemerintahan keluarga Al-Assad, diorang tak pernah berdemonstrasi walaupun sekali. Sebab diorang amat takut kepada Hafiz Al-Assad, ya. Jadi 7 tahun lah, 7 bulan mereka bertahan, sehingga berlaku kebangkitan rakyat tu bila ada tentera-tentera ni diarahkan supaya tembak keluarga sendiri. Masuk kampung, tembak ni, bapak kau, mak kau, adik-adik kau, bunuh. Diorang tak nak. Bila diorang tak nak tembak, tak nak bunuh, tentera Syiah akan tembak diorang, menyebabkan diorang pun dah pakat sama-sama kawan-kawan diorang. Bila kita diarahkan untuk bunuh, kita akan berpaling tadah. Asalnya tak ramai tuan-tuan, 5-6 orang aja asal ceritanya. Saya ikut perkembangan Syria ni daripada hari pertama kebangkitan. Saya tengok mula dia lawan tuan-tuan pakai pistol buatan sendiri. Pistol buatan sendiri, kau tahu lah berapa meter je boleh pakai lepeh kan. Tembak anjing boleh dah kot. Lepas tu yang paling sedih, lawak pun ada juga. Dia pergi serang tentera Bashar pakai mercun tuan-tuan. Mercun apa tu yang kita pakai macam tu. Sajalah nak buat gempaan, nak bagi takut tentera Bashar. Tu je dia nak buat. Itu cerita 3 tahun lepas tuan-tuan. Sekarang Bashar Assad sudah silap. Dia silap sangat-sangat, ya. Dulu kita tengok memang sedih. Tiap-tiap hari tengok aku sakit jiwa, sakit hati, sedih. Memang rakyat tu kena bully, kena belasak, kena sumbat dalam bonet, dia kena macam-macam lagi lah. Tapi sekarang dah beza. Sekarang tentera Bashar pula yang kelang kabut tuan-tuan, ya. Tapi walau bagaimanapun, Syria Bashar tu payah nak itu pasal di belakangnya ada Syiah Iran, Hizbullah dan juga di Iraq. Okey Syah. Tuan-tuan, ini merupakan dipanggil Hutah. Hutah tu di Dimashq. Hutah ni maknanya kebun besar yang mengelilingi kota Damsyik. Ni kota Damsyik, ni Damsyik, ya, ataupun di Dimashq. Ini kebun besar yang mengelilingi kota Damsyik. Apa benda kebun besar ni? Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata, Yaumul malhamatil kubra, Yaumul malhamatil kubra, fustatul muslimin fi ardin yuqalu laha Hutah, fiha madinatun yuqalu laha Dimashq, khairu manazil mu'min yawma idzin. Nabi kata akan berlaku peperangan yang besar. Akan berlaku peperangan yang besar. Nabi sebut dalam hadis. Orang putih panggil peperangan besar ni apa tuan-tuan? Armageddon, kan? Armageddon ni nama tempat Aramajdun, daripada bahasa Arab. Aramajdun, dapat kaum putih Armageddon. Tuan-tuan pernah tengok cerita Armageddon tu? Janganlah warak sangat daripada aku. Haji Balik pun tengok juga. Jadi tuan-tuan, Nabi kata akan berlaku peperangan yang besar. Akan berlaku peperangan yang besar. Maka Nabi kata bila berlaku peperangan yang besar nanti, fustatul muslimin, perkemahan, perhimpunan umat Islam yang paling ramai di akhir zaman, fi madinatin, fi Hutah. Nabi kata akan berhimpun umat Islam yang amat ramai di Hutah. Kalau tuan-tuan buka dalam peta negara Arab, tuan-tuan takkan jumpa perkataan Hutah ni kecuali dekat Syria. Dekat Saudi tak ada, dekat Iraq tak ada, dekat Qatar tak ada, dekat Yaman tak ada, dekat Syria je nama Hutah ni. Lepas tu Nabi detailkan lagi. Nabi kata dekat Hutah itu ada satu bandar, yuqalu laha Dimashq, dikatakan namanya Damsyik. Nabi sebut khairu manazil mu'min yawma idzin. Maka Nabi kata bila berlaku peperangan yang besar besok, sebaik-baik tempat tinggal orang beriman, di sinilah tempatnya. Ya, kadang-kadang kita pelik, kenapa pula negara berperang, tapi Nabi kata sebaik-baik tempat. Wallahu a'lam. Dengan sebab bila kita duduk dalam perjuangan, berjuang berjihad, maka kita insya-Allah dikurniakan syahid dan dikurniakan syurga Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini dipanggil Hutah Dimashq, ya, kebun besar yang mengelilingi kota Damsyik. Untuk maklumat tuan-tuan, saya dengan NGO Muslim Care dalam pembinaan kilang roti di sini, di Johor Bahru. Kami buat kilang roti kat sini dengan NGO daripada Syria. Tapi kilang roti itu dirahsiakan lokasinya. Kita tak buat dekat luar macam ni. Kalau buat kat luar macam ni, nanti nampak si Bashar Begum tu dibom je.
Jadi kita terpaksa buat dalam tanah, ya, korek dalam tanah, sewa tanah orang, buat kilang roti. InsyaAllah awal bulan 12 nanti Syekh saya akan datang dan dia akan tunjukkan perkembangan-perkembangan tentang pembinaan kilang roti tersebut, insyaAllah. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, la taqumu sa'atu hatta tanzil ar-rum bil a'maqi aw bil dabiqi. Nabi kata kiamat tak akan berlaku sehingga tentera-tentera Rom akan datang ke sebuah tempat namanya Al-A'maq ataupun Dabiq. D-A-B-I-Q, Dabiq. Wallahu a'lam. Kalau berdasarkan hadis Nabi, nanti kalau berlaku peperangan, orang-orang Rom, tentera-tentera Rom akan datang berperang di sini, dan Allah Ta'ala akan putuskan mujahidin daripada tengah-tengah Damsyik. Bukan sini, di silap, kat sini tengah-tengah Damsyik. Di sinilah juga akan berlaku peperangan yang besar yang Nabi sebut dalam hadis. Dan tak mustahil yang kalau kita tengok perkembangan terbaru, tentera Rusia pun dah ada dekat Syria sekarang ni, ya. Tentera Rusia dia panggil apa? Spana. Tuan-tuan tak tahu tentera Rusia nama apa? Kan dia ada pasukan komando elit je kan, dah turun dekat Syria dengan sniper pun turun sekali untuk support Bashar Assad, ya. Okey, sejarah Syria, tuan-tuan. Ini merupakan, dia panggil Jabal Qasyun, Bukit Qasyun, bukit yang tertua di dunia. Di atas bukit inilah berlakunya pembunuhan dua beradik. Qabil membunuh adik dia Habil alaihi salatu wassalam. Dan lepas Qabil bunuh adik dia ni, Qabil pikul jenazah Habil sejauh lebih kurang 50 km di sebuah lokasi bernama Zabdani untuk dikebumikan mayat adik dia. Jadi situlah Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran kisah bagaimana lepas Qabil belasah adik dia bermati, dia tak tahu nak buat macam mana kan. Lalu Allah Ta'ala sebut, faba'asallahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari saw'ata akhihi. Allah mengutuskan Allah mengutuskan seekor burung gagak untuk gagak tu tunjuk dekat Qabil macam mana cara-cara nak menanam mayat adik dia. Gambar kubur tu ada, tapi bukan dalam laptop ni, tuan-tuan. Kat rumah anda tak bawa gambar tu, pasal kita tangkap pasal pakai kamera kan. Okey, di sini tuan-tuan tempat beribadatnya 40 orang wali-wali Allah, dipanggil maqam al-arba'in. Maqam maknanya tempat berdiri, bukan kubur. Kita Melayu kubur dipanggil makam, pening kepala aku. Kubur-kubur lah bang boy. Maqam dengan mana tempat berdiri. Mungkinlah, ya, orang kita panggil kubur tu maqam pasal biasa kalau kita pergi kubur kan kita berdiri kan, berdiri ramai-ramai macam tu, dia panggil maqam, ya. Macam maqam Ibrahim dekat Kaabah tu, bukan kubur Nabi Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim berdiri. Okey, jadi di sini setiap tahun ada 40 orang wali Allah akan bersilih ganti beribadat di atas Bukit Qasyun. Daripada pembunuhan itu, tuan-tuan, dinamakan kota ini dengan nama Damsyik daripada dua perkataan Damun Syaqiq. Damun dengan makna darah, Syaqiq dengan makna adik-beradik seibu sebapa. Darah adik-beradik seibu sebapa, dicantum Damsyik. Daripada perkataan Damun Syaqiq dicantum jadi Damsyik. Macam tuan-tuan makan nasi Arab lah, Hadramaut. Tuan-tuan tak makna apa? Tak tahu. Makan banyak kali dah kan, tapi cakap Arab tak pandai lagi. Hadramaut, tuan-tuan, daripada tiga perkataan. Man hadara mata. Man hadara mata maknanya apa? Siapa yang datang mati. Itu makna dia. Yang mati semua saya mahal gila. Okey, ini dikatakan batu yang digunakan oleh Qabil untuk menghembuh kepala adiknya Habil alaihissalam. Allahuakbar. Ini kubur ulama tafsir yang terkenal, Al-Imam Ibnu Katsir radhiyallahu taala anhu. Tahu kan pengarang tafsir Ibnu Katsir? Ini dah kubur dia. Kita ni kadang baca tafsir, dia memang kuat tak kenal dah, kurang-kurang kenal kubur dia, ya. Dia seorang orang Syiah, Al-Imam Ibnu Katsir ni orang Syiah dan syekh bermazhab Syafi'i.
Ini tuan-tuan kubur sahabat Nabi yang cukup terkenal, Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Ya, seorang sahabat yang sebelum dia mati, Nabi dah dengar dah bunyi tapak kaki dia dalam syurga. Nabi tanya dekat Bilal, "Wahai Bilal, apa amalan kau yang hebat sangat sampai aku dengar tapak kaki kau dalam syurga?" Bilal kata, "Ya Rasulullah, amalan aku satu je. Setiap kali lepas ambil sembahyang, dia akan beribadat sampai batal wuduk. Tu je amalan dia. Campurlah dengan sembahyang, dengan puasa, zakat, jihad tu. Tapi ada satu amalan yang dia istiqamah buat. Tuan-tuan, satu benda kita kena ingat. Dalam hidup kita ni, kita mesti ada satu amalan yang kita istiqamah buat. Yang fardu tu memang confirm lah istiqamah kan. Tapi amalan sunat mesti kau buat, kau tak tinggal. Masing-masing fikirlah benda tu kan? Kita tak payah berapa banyak, tak buat sikit-sikit okey. Contoh witir kan, 1 rakaat. Kau malas sangat, malas pun memang boleh pun 1 rakaat, susah apa. Yang penting kau buat tiap-tiap malam. Benda-benda macam ni menjadi rahsia rahmat Allah kepada kita. Jadi Bilal bin Rabah dikebumikan di Babus Saghir, tengah-tengah kota Damsyik, dan dia meninggal dunia di zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab dengan sebab kena penyakit taun, wabak penyakit taun Amawas. Bilal keluar daripada Madinah di zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Alasan dia dah tak tahan duduk di Madinah dengan sebab sedih tengok kubur Nabi. Tengok kubur Nabi, tinggal ke Nabi. Tengok kubur Nabi, tinggal ke Nabi. Lalu dia tak tahan, dia minta pindah ke Syria. Akhir meninggal di sana. Ini tuan-tuan kubur Sayyidina Khalid bin Al-Walid yang diberi gelaran Saifullahil Masdud, pedang Allah yang terhunus. Di zaman sebelum perang, cantik masjid ni tuan-tuan. Di Syria tidak ada masjid yang dibina oleh kerajaan dia. Semua masjid wakaf belaka. Ya, wakaf belaka. Orang ramai, orang kaya-kaya buat masjid. Jadi kerajaan Syria ni bengong, kedekut nak mampus. Ya, jadi rakyat tu yang berusaha buat masjid. Dalam masjid ini terletaknya kubur Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taala anhu. Khalid bin Al-Walid pun meninggal dunia di zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab. Di hujung hidup dia dah tak berperang dah, mati sakit. Ketika dia mati tu dia nangis. Sebelum dia wafat dia menangis. Dia kata apa? Aku telah hadir lebih kurang 100 peperangan, tapi Allah tak izinkan aku mati dalam peperangan. Bila sahabat mandikan jenazah dia, dekat badan dia lebih 100 liang luka. Tusukan, tombak, pedang, kampak, semua ni lah kat badan dia. Tapi tak mati. Dia bukan pakai ilmu kebal, tak kata. Kita kalau tak mati tu dua je, tak ilmu kebal, hantu raya tuan-tuan. Ada saka. Dia tak, memang tak kata macam mana. Sebab tu ulama kata, antara sebab Khalid bin Al-Walid ni Allah tak izinkan dia syahid di medan perang, bila Nabi kata dia Saifullahil Masdul, diberi gelaran Saifullahil Masdul, pedang Allah yang terhunus. Gelaran ni amat tinggi tau. Jadi kalau ada mana-mana tentera kafir yang berjaya membunuh Khalid, itu satu kebanggaan bagi orang kafir. Maknanya aku berjaya mematahkan pedang Allah yang terhunus. Allah tak izinkan, tak ada siapa boleh kalahkan dia. Dan akhirnya dia meninggal atas katil, menangis dia, tetapi dia tetap dikurniakan pahala syahid. Sebab Nabi kata apa? Man talaba syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firashihi. Nabi kata siapa yang minta syahid dengan kebenaran hatinya, minta betul-betul, minta sungguh-sungguh syekh, minta dan pergi berperang. Bukan macam kita minta test semangat, ya Allah nak syahid. Lepas tu time raya, tak syahid lah, cancel. Lepas tu ya Allah kita doa gitulah, kejap timbul, kejap tenggelam, kejap timbul, kejap tenggelam. Diorang nak sungguh ya. Macam baru-baru ni kan, ada satu keluarga daripada beberapa, anda tak tahulah, daripada Kazakhstan, Rusia kan. Dia datang ke Syria tuan-tuan, seramai 150 orang. 150 orang ni satu keluarga tau. Anak beranak, adik beradik, sepupu, dupu, tiga buku, pakcik, makcik, hangkut belaka. Dengan anak bini, budak-budak kecil-kecil budak dia. Dia bawa belaka. Orang lari keluar dari Syria, dia bawa anak beranak masuk Syria. Tuan-tuan bayang, tuan-tuan faham kejadian cerita aku ni? Maknanya diorang ni
Dia jual belaka harta benda dia dekat Kazakhstan, Rusia tu. Dia datang ke Syria beribu-ribu kilometer semata-mata untuk mendapatkan syahid. Bila wartawan tanya kenapa kau datang jauh-jauh ni, dia kata apa? Sebab inilah satu-satunya cara, jalan yang paling senang untuk aku bertemu Allah Ta'ala. Rasa lambat sangat nak bertemu Allah, rindu sangat. Inilah cara paling cepat, dia kata, untuk mendapatkan syahid. Anak dia kecil-kecil belaka. Anak dia orang ni tuan-tuan, daripada kecil dah diajar stamina tau, pumping, exercise, apa benda-benda, skipping kan. Kita anak kita PS2, PS3, PS4, PS tak apa lagi, tak kerti aku kan? Tak kerti apa benda nak kita ni. Kalau perempuan peledoh, itulah kerjanya kan. Jadi anak-anak diorang daripada kecil lagi dah ditrain supaya kuat, semangat, faham jihad ni. 150 orang tuan-tuan, anak-anak hangkut dah pergi berjihad kat Syria. Okey, ini zaman aman, ni zaman peperangan. Jadi Syiah bom tembak sampai hancur kubur Khalid bin Al-Walid. Dan ini pun adalah sahabat Nabi yang dibenci oleh puak-puak Syiah, tuan-tuan. Ini tuan-tuan, kubur seorang sahabat Nabi antara yang paling dibenci oleh Syiah. Sebab tu kubur dia ditutup dengan besi, dengan pagar besi. Kubur siapa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tahu, dua sat kata, aku pandai pun. Siapa nama? Muawiyah. Kau Syiah. Kau tahu mana? Muawiyah bin Abi Sufyan. Kau tahu mana? Kau Syiah. Muawiyah bin Abi Sufyan, pengasas kerajaan Bani Umayyah, paling dibenci oleh pokok Syiah. Syiah kalau pergi kubur ni tuan-tuan, dia baling batu, dia baling botol. Ni tingkap tau, dia tingkap kaca ni, tingkap kaca ni. Dia baling kat sini. Ini pun kesan terbakar ni tuan-tuan. Syiah cuba nak bakar kubur Muawiyah bin Abi Sufyan, menyebabkan orang yang jaga kawasan kuburan ni buat dia mengadap pagar besi ni supaya tidak dirosakkan kubur Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Kuburnya pun terletak tengah-tengah kota Damsyik di Babus Saghir. Ini tuan-tuan kubur seorang tabi'in, cicit kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nama apa? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Umar bin Abdul Aziz ini cicit kepada Umar bin Al-Khattab. Kalau tuan-tuan tak kenal, malu kat budak kecil ya. Ya. Umar bin Abdul Aziz tuan-tuan, kubur ini terletak di kawasan yang panggil Dair Zul, sepadan dengan Iraq, tapi jauh juga ada sepadan dengan Iraq tu. Dan tanah kubur ni tuan-tuan asalnya milik seorang padri Kristian yang dibeli oleh Umar. Dia tak nak dia ditanam dekat perkuburan orang awam. Bila ditanya kenapa kau tak nak ditanam di perkuburan orang awam, kata Umar bin Abdul Aziz, aku bimbang Allah tanya aku di padang mahsyar besok, kenapa kau salah guna harta awam. Jadi orang yang amat warak tuan-tuan. Ya, tuan-tuan ada tak siapa yang dah beli tanah kubur? Cuba kat tangan sikit tengok. Yang dah beli tanah kubur ada? Mana ada? Tanah rumah ada, kan? Tanah nak duduk akan datang tu ada. Tapi tanah kubur semua nak free. Aku pun nak free, kan? Tak ada orang beli tanah kubur. Tapi Umar bin Abdul Aziz, waraknya dia, sampai tanah kubur pun dia beli daripada seorang padri Kristian. Dalam kubur ni bukan kubur tuan-tuan, ni dalamnya ada macam buku surau kecil. Dalamnya ada 3 kubur Umar Abdul Aziz, isteri dia Fatimah, dan juga penasihat dia, seorang ulama yang alim. Ini tuan-tuan kubur Salahuddin Al-Ayyubi, yang panglima perang yang cukup terkenal yang membebaskan Palestin. Untuk makluman tuan-tuan, kubur ini juga yang tadi Umar Abdul Aziz kan, Syiah benci juga. Kenapa Syiah benci? Sebab Umar Abdul Aziz ni keturunan Umar bin Al-Khattab, dan dia merupakan salah seorang khalifah kerajaan Bani Umayyah yang dibenci oleh pokok Syiah. Dan ini pula Salahuddin Al-Ayyubi. Saya duduk Syiah lama tuan-tuan, saya biasa ziarah kubur ni. Orang putih Mak Saleh, orang Perancis biasa datang ziarah kubur Salahuddin. Bukan baca Fatihah dulu, tak apa Fatihah pun. Dia begitu tangkap gambar supaya kenang-kenangan.
inilah raja yang hebat yang pernah mengalahkan tentera salib, kan, yang masa berperang tu sempat lagi pergi hantar ubat kepada Richard the Lionheart tu kan. Dia sempat lagi pergi ziarah, bagi ubat dan sebagainya. Jadi orang Eropah cukup respect, hormat kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi Syiah tuan-tuan tobat kekok, seorang pun aku tak pernah tengok ziarah kubur Salahuddin Al-Ayyubi. Tahu tak kenapa? Tuan-tuan kenapa? Tak tahu. Sebab tuan-tuan, Salahuddin Al-Ayyubi orang yang membebaskan Mesir daripada fahaman Syiah, kerajaan Fatimiyah ataupun Qaramitah, kerajaan Qaramitah yang pernah memerintah Mesir satu ketika dahulu, yang kalau kita pernah baca dalam sejarah Mekah, diorang ni pernah curi Hajarul Aswad selama 30 tahun tuan-tuan. Tuan-tuan tahu ke tidak cerita ni? Tak tahu. Sabar je le, patutlah kena terbilang Syiah tuan-tuan. Kerajaan Qaramitah ni diorang pernah bunuh orang dekat Mekah tuan-tuan. Ya, ratusan yang dibunuh, mungkin mencecah ribuan yang dibunuh, dan diorang cabut Hajarul Aswad, bawa lari ke Mesir, tu letak kat sana 30 tahun lamanya. Tak sampai 30 lah, tapi lebih kurang dalam 20 tahun dia orang letak kat sana, sehinggalah dikembalikan semula Hajarul Aswad. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi berjaya menawan Mesir dan mengembalikan kerajaan ataupun negara Mesir kepada pemerintahan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab tu Universiti Al-Azhar tu, Universiti Al-Azhar asalnya namanya Universiti Az-Zahra. Zahra ni puak-puak Syiah lah, tapi ditukar kepada Al-Azhar. Sebab tu Syiah sampai sekarang berdendam dia nak sangat Mesir tu tuan-tuan. Okey. Ini kubur Nabi Allah Zulkifli alaihi salatu wassalam yang terletak di kaki bukit Qasir tadi yang kita lihat tadi. Okey, ini tuan-tuan kubur seorang raja yang tak kurang hebat, anak beranak kepada Salahuddin Al-Ayyubi, bernama Sultan Muhammad Nuruddin Zinki. Pernah dengar cerita dia? Ya. Sultan Muhammad Nuruddin Zinki ni tuan-tuan, kalau tak salah dia ni pakcik kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Satu malam dia bermimpi. Masa tu kerajaan Islam berpusat di Damsyik, di Syria. Kubur dia ni kalau tuan-tuan kita tengok, di celah-celah di celah-celah pasar lama, orang yang tertentu dia tahu kubur ni. Masa nak pergi zaman-zaman kita belajar dulu, kita nak interview tukang jaga kubur tu pun dia orang tak berani nak cakap banyak. Ada apa pelik? Tapi ada suspek, dia orang tak berani cakap banyak pasal bab Syiah lah, pasal Syiah benci dengan geng-geng Salahuddin Al-Ayyubi ni. Jadi tuan-tuan, satu malam raja ni tidur, dia bermimpi. Dalam mimpi tu Nabi datang. Nabi kata, selamatkan aku daripada dua lelaki ni. Nabi duduk, dua lelaki, nampak muka lelaki, selamatkan aku, selamatkan aku. Lalu raja ni terbangkit daripada tidur. Dia ingatkan balik mimpi tu, dia ingatkan mimpi saja, dia tidur balik. Dia tidur, mimpi lagi benda yang sama. Nabi kata, datang, selamatkan aku daripada dua lelaki ni. Dia bangkit, dan malam tu juga dia panggil penasihat dia, seorang ulama. Dan dia tanya pendapat ulama ni. Ulama tu kata, wahai tuanku, kita kena bergerak ke Madinah malam ni juga, ada sesuatu berlaku dekat sana. Maka khalifah ni mengarahkan para mujahidin dia, tak ramai lah, lebih kurang dalam 20 orang, bergerak menuju ke Madinah. Sampai di Madinah, raja ni bawa duit banyak, ya, sebab dia nak tengok muka orang ni. Yang cara dia nak kumpulkan rakyat Madinah masa tu, dia buat pengumuman, siapa yang nak bagi bantuan daripada khalifah, datang ke masjid, khalifah nak bagi bantuan. Jadi seluruh penduduk Madinah zaman tu datang, beratus orang lebih seorang, nak dapatkan bantuan daripada khalifah. Dan Sultan Muhammad Nuruddin Zinki ni tuan-tuan, dia cam muka, dia tengok seorang-seorang yang ambil tu, dia ingat. Tapi seorang pun tak ada dalam masa ambil duit derma, tak ada seorang. Dia tanya dekat orang ramai, tuan-tuan, semua dah datang ke? Dah datang tuanku. Semua dapat ke? Dah dapat tuanku. Tapi dia tak puas hati, aku rasa ada lagi orang tak ambil ni. Tuanku kata, ada lagi tak sesiapa yang tak ambil duit derma malam ni? Tak ada tuanku, okey berlaku.
Ada. Ada 2 orang lelaki tuanku. Mana dia orang? Rumah dia betul-betul dekat tepi Masjid Nabawi. Dia orang ni orang yang baik, orang yang soleh, yang rajin beribadat di dalam masjid, rajin belajar dalam Masjid Nabawi, orang yang amat buat iktikaf. Dan mereka ni merupakan dermawan, banyak duit, rajin bersedekah. Raja pun pelik, kok mana pula. Raja kata, jom nak pergi jumpa. Pergi-pergi, Raja masuk rumah dia orang, tengok muka dia orang, terus teringat dalam mimpi tu. Confirm 2 mamat ni. Tapi orang kata baik, rajin, qiyamul lail, iktikaf, belajar, bersedekah, janggut, muka skema gila lah. Tapi mustahil mimpi tu tak betul kan? Ni Nabi ni. Lalu Raja tanya, korang datang dari mana? Nahnu ataina minal maghrib. Kami daripada Morocco. Buat apa datang ke sini? Kami datang ke sini kerana nak berjiran dengan Nabi. Kami rindu ke Nabi. Orang kampung kata tak betul tuanku. Kita orang kenal, memang baik gila tuanku. Dalam macam pemurah pula tu. Tapi Raja confused. Apa dia orang kan dalam mimpi tu? Raja kata, aku nak masuk rumah kau. Raja pun masuk. Tengok tak ada benda apa, kecuali nampak satu benda yang agak pelik. Ada lemari dekat tengah-tengah ni, kawasan ruang ni ada lemari. Bawah lemari tu ada macam kapet besar. Raja kata, kepasal pula lemari duduk tengah-tengah. Lemari duduk kat tepi dinding. Raja kata dekat panglima semua angkat lemari. Bila angkat lemari tuan-tuan, dia selak di bawah apa benda tiga tu, ada lubang terowong. Dia orang masuk dalam terowong. Rupanya terowong tu menghala ke arah kubur Rasulullah SAW. Bila dicek, rupanya dia orang ni tuan-tuan Yahudi yang diupah datang daripada Maghribi untuk mencuri jasad Rasulullah SAW, ya. Dan ditangkap, dibunuh. Sejak pada hari itulah kubur Nabi ni, dia punya dalam tu tuan-tuan, dalam kubur, dalam tanah tu ada lapisan daripada besi yang amat tebal, ya, yang dibuat oleh zaman Sultan Muhammad Nuruddin Zinki, ya. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan korek lah kalau tak percaya. Okey tuan-tuan, ini bagi Masjid Al-Umawi, masjid yang berumur 1000 tahun, yang asalnya sebuah gereja yang dibeli di zaman pemerintahan kerajaan Bani Umayyah. Kemudian dibeli daripada orang Kristian. Kemudian bila orang Islam makin ramai, kerajaan Bani Umayyah beli semua gereja ini dan dibuat masjid, dan diberikan kepada orang-orang Kristian sebidang tanah di sebuah tempat nama Bab Tumah. Orang Kristian boleh buat dekat sana. Dan seluruh masjid ni, seluruh gereja ni ditukar kepada masjid. Ini tuan-tuan kubur Nabi Allah Yahya alaihi salam, anak kepada Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam, yang terletak di dalam Masjid Al-Umawi tadi. Jadi kubur Al-Imam Nawawi. Kenal Imam Nawawi tuan-tuan? Kalau tak kenal melampau lah, ya. Imam Nawawi ni yang dia mengarang kitab Hadis 40 tu, ya. Imam Nawawi seorang ulama mazhab Syafi'i yang amat alim, meninggal dunia umur dalam 42. Muda sangat. Tapi karangan-karangan dia, ulama kata karangan itu kalau nak ditulis zaman dia tu, mestilah seseorang itu berumur lebih kurang 60 tahun baru siap karangan banyak macam tu. Tapi Allah beri kepada Imam Nawawi karamat yang luar biasa. Dia punya waktu tuan-tuan sama dengan kita 24 jam, tapi lebih panjang pada kita. Macam mana? Allah Ta'ala saja yang mengetahui, ya. Allah berikan waktu yang amat berkat. Dan bagaimana dalam karamah yang diceritakan Imam Nawawi masa dia mengarang kitab, pernah dia mengarang, lampu pelita padam, kan, dengan izin Allah. Jari dia ni menyala jadi macam torchlight, betul tak? Dia pun mengarang dengan cahaya yang keluar daripada jari dia. Ini karamah yang Allah berikan kepada Al-Imam Nawawi, seorang ulama yang amat warak. Memang warak sungguh tuan-tuan, ya. Berkat sungguh Imam Nawawi ni. Sebab tu kalau tuan-tuan besok lusa kalau Syria tu aman damai, kalau pergi Syria, tuan-tuan kena ziarah kubur Imam Nawawi. Kubur ni tuan-tuan ada pokok tau. Bukan pokok yang kat luar ni, Ni yang dahan ni. Ni yang tumbuh daripada dalam kubur Imam Nawawi. Pokok ni besar tau.
dia tumbuh. Bila dia tumbuh, ialah zaman-zaman dulu kan, biasalah orang kampung datang kan, minta hajat lah, apa, minta nombor ekor pun ada zaman tu. Lalu kerajaan zaman-zaman dulu bakar kubur ni, bakar kubur pula, bakar pokok tu pasal kurafat. Kubur tu sebab kalau ikut memang matilah kubur, apa ni, pokok tu. Tapi dengan izin Allah Ta'ala, pokok tu hidup sampai sekarang ni. Kalau kita pergi, pokok tu masih hidup lagi. Jadi Allah Ta'ala berikan karamah yang luar biasa kepada Al-Imam Nawawi. Okey tuan-tuan, ini menara putih yang Nabi sebut dalam hadis, sayanzilu Isa bin Maryam ala manaratil bayda fi syarqi Dimashq. Nabi kata akan turun Nabi Isa bin Maryam di menara putih sebelah timur kota Damsyik. Nabi Isa tuan-tuan, dia tak turun dekat Mekah, dia tak turun di Madinah, dan dia tak turun di Masjid Al-Aqsa, tetapi dia turun dekat mana? Di Syria. Sebab tu saya katakan tadi, apa yang berlaku di Syria ni tuan-tuan, kemungkinan besar dia akan berpanjangan sehingga turunnya Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Dalam riwayat yang lain sebut, Nabi Isa tidak akan turun sehinggalah orang yang menyambut ini orang yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sedia maklum yang dipimpin oleh Al-Imamul Mahdi. Tuan-tuan, Imam Mahdi dalam fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah bernama Muhammad bin Abdullah. Ia akan muncul di Makkah dan akan dibai'ah antara Maqam Ibrahim dan juga Hajar Al-Aswad. Di situlah akan dibai'ah Al-Imamul Mahdi. Mereka akan berperang sehingga mereka menunggu turunnya Nabi Isa di Menara Putih ni. Jadi ada dua riwayat, sama ada menara ini ataupun menara ni. Yang ni sama dengan yang ni. Ni daripada luar, ini daripada dalam. Tapi riwayat yang kuat mengatakan diturun dekat sini. Jadi ini bukan masjid tau, ini kota lama. Kota lama tuan-tuan, kan dulu kan bandar Damsyik tu, keliling bandar tu ada tembok yang tinggi. Ni tembok dekat kota yang mengelilingi bandar Damsyik. Ini terletak dekat Bab Tuma. Kawasan ni lah yang saya ceritakan tadi. Orang-orang Kristian ramai kat sini. Orang Kristian pun tahu satu hari nanti Nabi Isa akan turun. Lepas tu dalam Kristian pun tuan-tuan, dia banyak fahaman kan. Dia yang ortodok betul-betul tu, dia tahu Nabi Isa akan turun. Yang bodoh-bodoh tu kata Nabi Isa mati dah kan. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok cerita apa tu, Da Vinci Code, pernah tengok cerita dia tu? Hai, lemah sungguh aku orang, bagus sungguh, tak nak tengok TV pun pasal warak berguna lah kita ya. Kan, kalau Da Vinci Code tu lebih kurang macam tu lah. Dia orang pun tak percaya Nabi Isa tu kena bunuh ya. Memang Nabi Isa tak dibunuh. Nabi Isa akan turun di sini ketika sembahyang subuh dan akan disambut oleh Al-Imamul Mahdi. Untuk makluman tuan-tuan, Syiah pun ada Imam Mahdi juga. Nama Imam Mahdi dia Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari. Keluar dekat Sirdabun, dekat satu lubang di namanya Samurra dekat Iraq. Akan keluar nanti imam tu menurut kat situ lebih kurang dekat-dekat 1000 tahun dah menurut, tak keluar lagi ya. Jadi Syiah ni tiap-tiap malam dia akan panggil, "Mam, ya imam, mam, oh mam, anybody home?" kan. Dia suruh imam tu keluar. Tapi baru-baru ni dia tunjuk dah. Yang terbaru semalam pun aku berpelik, dah keluar dah imam tu kan. Imam tu besar badan, kau tu macam Undertaker, tapi tak tunjuk muka tuan-tuan. Muka tak tunjuk. Pakai kasut boot, macam boot simen. Boot simen ke boot naik motor siap? Macam motor kau tengok kan. Jadi Syiah ni dia, aku cakap payah lah tuan-tuan, dia paling lalat lah dia orang ni. Jadi dia orang mendakwa Imam Mahdi akan keluar dekat Iraq. Kita belajar daripada hadis Nabi, daripada Mekah keluar ya. Sebab tu Syiah ni menyeleweng, sesat lagi menyesatkan. Jadi di sinilah Nabi Isa akan turun dan disambut oleh orang-orang Islam. Sebab tu Syria ni menjadi rebutan tuan-tuan. Bumi Damsyik ni menjadi rebutan. Orang Islam pun nak, Yahudi pun nak, Kristian pun nak, Syiah pun nak belaka. Sebab bumi ni bumi yang amat hebat satu hari nanti. Okey, ini keluarga 6 Jahanam tuan-tuan. Keluarga Hafiz Al-Asad.
Ya, aku nak muntah tengok muka orang tua ni. Okeylah, kita berkenalan lah dengan orang tua ni. Ni Hafiz Al-Asad. Ini anak sulung dia, Basil Al-Asad. Ini yang sepatut jadi presiden. Tapi tadi Allah, dia ni mati tahun 1996. Masa tu anak dekat Syria. Bila dia mati kan, kita orang semua di arah berkabung Melaka. Sekolah cuti seminggu, seronok semua aku. Dan kita orang semua kena tunjukkan sedih. Keluar ramai-ramai pakai baju warna hitam. Keluar ramai-ramai sedih di atas kematian Basil Al-Asad. Ya. Yang ni anak dia nama Majid Al-Asad. Dia pun dah mati juga. Tapi dia mati dengan sebab overdose dadah, ya, pil kuda lah, tak apa-apa lagi. Yang ganti sekarang ni yang banyak zirapahnya, Bashar Al-Asad alaihi wa ala ahwanihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Mamat ni doktor gigi, tuan-tuan, belajar dekat UK, tapi balik-balik bodoh je bapak dia juga. Dan ini adik dia nama Mahir Al-Asad, ketua pasukan komando. Ini keluarga ni berfahaman Syiah Alawiyah An-Nusairiyah. Syiah yang terkeluar daripada Islam, bukan sahaja di kalangan Ahlu Sunnah wal Jamaah, bahkan di kalangan Syiah sendiri mengatakan Syiah diorang ni terkeluar daripada Syiah, tuan-tuan. Macam Syiah tu kan dah sesat kan, dia kata dia lagi sesat. Sebab apa tau? Diorang ni menyembah Sayyidina Ali, tapi di waktu yang sama mereka berterima kasih kepada pembunuh Ali. Aduh, kau faham kata istilah apa tu? Diorang sembah Sayyidina Ali, tetapi di waktu yang sama mereka berterima kasih kepada pembunuh Ali yang bernama Abdul Rahman bin Muljam. Tahu kenapa? Sebab dia kata Ali tu Tuhan. Jadi bila Tuhan ada atas bumi ni, susah kita. Tuhan berhati je. Jadi senang kita bunuh je dah Tuhan tu, supaya kita boleh hidup aman, damai, tenang. Ya. Jadi ini anak beranak Syiah Alawiyah An-Nusairiyah yang terkeluar daripada Islam, dan dalam Syiah sendiri terkeluar daripada Syiah. Orang tua ni dia pernah berjumpa dengan Khomeini pada 90-an untuk minta diiktiraf supaya Syiah Nusairi ini diserap dalam Syiah Imamiyah. Tapi Khomeini tak terima. Khomeini tu dah sesat dah, tuan-tuan, kan? Jadi lagi sesat. Tapi yang peliknya, walaupun dia sesat lagi menyesatkan, bila berlaku kebangkitan umat Islam di Syria, Syiah Imamiyah di Iran itu datang ke Syria, bantu diorang ini untuk membunuh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ya. Okey, tuan-tuan, ini patung Hafiz Al-Asad. Masa saya belajar dekat Syria dulu, kita tahu Syria ni dalam kepala otak kita ulama ramai orang-orang yang alim. Tapi aku pelik, bila aku masuk dekat bandar Syria, punya banyak patung orang tua ni, bersepah-sepah patung orang tua ni. Pantang jumpa roundabout, ada orang tua ni, kan? Mana-mana kau pergi, kalau kau pergi jabatan kerajaan kan, kau masuk dekat pintu jabatan kerajaan, memang mesti ada muka orang tua ni. Kalau jabatan kerajaan tu besar kan, besar lah, contoh macam bangunan parlimen kan, sebesar-besar parlimen tu muka orang tua ni. Dekat jabatan mufti, dekat atas meja mufti, mesti ada kepala orang tua ni. Senang bahasanya, wajibul hunah, mesti ada orang tua ni. Rakyat Syria diajar, ditoca, Hafizul Asad qaiduna ilal abad. Hafiz Al-Asad, pemerintah kami buat selama-lamanya, forever and ever, and Batman forever. Tak ada orang boleh ganti dia. Di Syria tidak ada pilihan raya. Di Syria setiap 7 tahun rakyat akan dipaksa keluar beramai-ramai untuk memperbaharui bai'ah mereka, memperbaharui janji setia mereka kepada Hafiz Al-Asad. Diajar Hafiz Asad bapak kami, Hafiz Asad pemimpin kami, Hafiz Asad belaka-belakalah, tuan-tuan. Dan ulama tak berani pun tegur patung ni haram. Kalau ulama berani kata patung ni haram, dengan kau kena tak pasal. Jadi ulama ambil jalan tengah, jalan selamat. Senyap, tak berani kata. Senyap, tak berani kata. Anda masih belajar kat Syria dulu, tuan-tuan. Anda pernah contek satu buku latihan lah. Buku latihan ni ada gambar orang tua ni, gambar Hafiz Asad. Jadi aku tak tahu, aku contek buku orang tua ni. Aku berbatas mambok, bocor jerawat sikit, gigi taring kan.
Lepas conteng ada budak kecil tau, budak darjah satu. Dia tengok aku conteng, dia kata, "Oi Nazmi, kau buat apa ni? Kau tahu tak ni siapa ni? Bapa aku ni, ni pemimpin kami ni. Kau tahu tak kau buat macam ni, dinding akan hantar laporan." Dia kata, "Kau conteng muka kebiasaan, kau kena tangkap, kau kena penjara, kau kena sesik." Aku dengar kecut telur pun tu tak. Yang cakap tu budak darjah satu, tuan-tuan. Rakyat Syria diajar daripada kecil sampai ke tua, jangan mengumpat Hafiz Al-Assad walaupun kau dalam jamban seorang-seorang. Hafiz Assad memang, Hafiz Assad memang. Kau jangan cakap macam tu, nanti mangkuk jamban kabur ke Hafiz Assad, kepala paip kabur ke Hafiz Assad. Betul lah punya aku terberang ke. Kau tanyalah orang Syria kalau kau tak percaya. Jadi tuan-tuan, punya teruknya Hafiz Assad ni sampai rakyat tak berani kata apa. Anda ingat masa kita belajar dulu kan, kita orang pun tak berani sebut nama dia, kita panggil dia Pak Long. Oh, nama Pak Long. Anda mula pun confuse juga, datang apa Pak Long ni? Ingat Pak Long ni anak beranak ayah dia 3 lain ke kan? Pak Long tu, kita takut ya? Kalau kita berjalan-jalan kan, ada surat khabar dalam surat khabar, orang bawa surat khabar, kita pun sepak surat khabar, pelepek sepak surat khabar tu, terbuka, keluar muka dia. Alamak, muka dia. Kau akan rasa berdebar gila. Kau akan perhati belakang, kanan, kiri, takut ada SB follow kau. Macam tu lah tuan-tuan ya. Jadi dekat Syria memang antara negeri ke negeri, contohlah border Selangor, Nogori Sombelan, Melaka, Johor. Setiap border ni ada patung dia besar, macam tu. Jadi Aisyah takut sangat. Ni masa dah melakukan kebangkitan, rakyat Syria bagi dia makan sarapan tuan-tuan. Baik punya. Dulu bila kau belakang, sekarang tu boleh kan. Dia dah sarapan pagi. Okey. Ini pembunuhan pada tahun 1982, seramai 40,000 umat Islam dibunuh dalam tempoh sebulan sahaja. Di zaman tak ada internet tuan-tuan, orang tak tahu cerita. Ya, zaman tak ada internet, orang tak tahu cerita. Sekarang baru tahu cerita sebenar. Yang membunuh ni adik dia nama Rifat Al-Assad, sekarang duduk dekat Perancis dalam buangan. Ini orang-orang yang dibunuh pada tahun 1982 di Bandar Hamah. Dan bukan kebanyakan lah, semua yang dibunuh ni berfahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan antara sebab dia bom kawasan ni, dia kata ni kawasan Ikhwanul Muslimun, dia bunuh Ikhwan Muslimun daripada dulu lagi tuan-tuan. Allah uji dengan hujan yang berat. Bila tentera masuk dalam kawasan Bandar Hamah ni, dia conteng bangunan dengan perkataan La ilaha illal watan wala rasula illal ba'ath. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali negara Syria, dan tidak ada Rasul kecuali parti Ba'ath. Apa parti Ba'ath ni tuan-tuan? Parti Sosialis Syria, Sosialis Ishtiraki, Sosialis anak beranak dengan Komunis. Sebab tu Sosialis ni tak boleh, dia ada unsur-unsur komunis. Sebab tu kita tak izin ya. Sosialis ni bertanya dekat Kota Damansara, boleh faham? Kita tak pernah faham lagi tuan-tuan. Ini zaman bapak dia, ini zaman anak dia. Zaman anak dia, tentera masuk dalam masjid, tentera conteng, dia tulis Yaskut Rabbak wa ma biyaskut Al-Assad. Makna dia apa? Tuhan kau akan kalah, tetapi Asad tidak akan kalah. Itu tentera dia buat. Okey, ini antara bandar yang dibom. Ini tak teruk tuan-tuan. Inilah Khomeini. Kenal orang Haji Malik memang kenal. Haji Malik dulu dia Syiah tuan-tuan. Sekarang dia dah bertaubat dah lah. Ya. Saya pun dulu masa kecil-kecil tahun-tahun 80-an, ni ikon ni mapai kau, tepek muka bersepak dalam bilik, dalam loker rumah, bangga orang tua ni dululah. Masa kita tak tahu siapa dia ni. Saya tahu dia ni siapa tuan-tuan bulan 5 2011, baru tahu. Bila saya baca satu kitab, nanti saya cerita sikit lah. Saya tahu dia ni jahat. Saya tak tahu dia jahat lah, dan saya tak tahu Syiah tu rosak. Sehinggalah saya bertemu dengan seorang ulama Syria, Syekh Muhammad Ali As-Samuni. Dia cerita pasal Syiah. Saya balik, saya cek kitab, jumpa dalam kitab tajuk Suratani Mutadadatani Baina Syiatil Imamiyati
wa ahli sunnati wal jamaah. Saya jumpa satu perkataan, dia tulis apa kat sini dalam kitab ni. Ni saya dah terjemahkan. Khomeini kata dekat sahabat Nabi, sesungguhnya tuduhan mengubah-ubah dan menukuk tambah yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani terhadap Taurat dan Injil, ianya juga berlaku kepada sahabat Nabi menukuk tambah Al-Quran. Dia tuduh sahabat Nabi menukuk tambah Al-Quran. Sebab Syiah dia ada surah Wilayah, dia ada surah Fatimah, dan dia tukuk tambah Al-Quran. Contoh tuan-tuan surah Alam Nashrah. Dia kata surah Alam Nashrah yang sebenarnya begini: Alam nashrah laka sadrak bi'ali wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa idza faragta wa ja'alna 'aliyan sihra fa idza faragta min nubuwatika falsaf 'aliyan wasiyan wa ila rabbika farghab. Apa macam? Tuan-tuan pernah dengar tidak surah ni? Kan? Inna a'tainaka ya Muhammad al-Kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka amru bin al-asf wal abtar. Ini Syiah punya, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf shahrin yamlikuha banu umayyah laysa fiha lailatul qadr. Ini Syiah punya tambahan, ya. Jadi siapa yang menambah Al-Quran, hukumnya apa tuan-tuan? Kaf alif paro. Kaf alif paro tu apa? Kapar, elok benar lah tu. Kapir. Sesungguhnya imam-imam 12 mempunyai kedudukan yang tinggi dan penguasaan alam semesta serta pergerakan makhluk di bawah penguasaan mereka, dan bagi mereka kedudukan yang tinggi yang tidak akan dicapai oleh para rasul dan para malaikat. Ini Khomeini kata tentang Imam Syiah yang 12 tu tuan-tuan. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jahat betul ni. Okey. Ini tuan-tuan yang buat pada bulan Muharram. Kita sebelum Muharram kita sunat berpuasa kan, Tasu'a dan Ashura. Kita berpuasa 10 Muharram tu dengan sebab kita bersyukur Allah Ta'ala melikupkan Fir'aun di dalam laut ketika mengejar Nabi Musa. Kita bersyukur, kita berpuasa. Syiah tak ada puasa Muharram ni. Dia ada ni aktiviti mandi lumpur. Sebab 10 Muharram tu syahidnya Sayyidina Husain di Karbala dekat Iraq. Jadi Syiah ni konon-kononnya bersedih atas kematian Husain. Dia buatlah aktiviti mengarut ni tuan-tuan. Nabi SAW ketika pakcik dia Hamzah mati kan dalam perang Uhud, dibelah perut, dibelah dada, dirosakkan. Nabi paling Nabi nangis je. Nabi tak buat merapu macam dia. Ada Nabi tepuk kepala Nabi berguling dekat situ, tak ada. Tapi ni Syiah memang, aku nak kata macam mana, dia payah lah tuan-tuan ya. Memang dia sesat lah. Ini Imam 12. Muka sama belaka tuan-tuan, kembung. Ini tanah Karbala yang diorang buat sujud. Ini wil-wil yang diorang buat 10 Muharram. Ini acara tempek lumpur atas kepala Karbala, Iraq. Ini kilang roti yang kita nak buat dekat Syria lah. InsyaAllah sumbangan tuan-tuan kita akan sampaikan insyaAllah. Okey, kita saksikan tayangan video. Ada mic tak? Ini rakyat Syria yang diseksa. Okey tuan-tuan, ni ceritanya
Tentera Bashar ni dia masuk dalam kampung. Ni semua video lama tau. Video mula-mula kebangkitan dulu. Jadi orang kampung ni bila dia nak marah dekat Bashar, dia orang pun conteng dekat badan keldai Bashar. Jadi orang Arab kalau kau kata engkau ni keldai, dia orang marah semua tau. Sebab donkey ni kan binatang paling bodoh. Jadi bila tentera masuk, dia tengok ada seekor keldai ni, orang dah conteng badan dia Bashar. Macam orang Mesir nak marah dekat Sisi kan, dia tulis dekat badan keldai Sisi. Keldai tu kena tangkap tuan-tuan masuk penjara. Kata Muhammad itu dekat Mesir. Tapi Mesir okey lagi, keldai kena tangkap masuk penjara. Dekat Syria lagi gila. Bila seekor keldai tu ada tulisan Bashar, dia dah masuk kampung ni, dia tangkap semua keldai dan dijatuhkan hukuman mati tuan-tuan. Ini bom yang jatuh dalam satu bangunan ni. Ni budak ni maknya mengandung, kena tembak tepat. Maknya mengandung, dia sniper tembak betul-betul kena dekat budak ni dalam perut mak dia. Mak dengan anak duduk mati. Ini bom yang ada dekat Bandar Raskan. Ni budak ni dekat kepala dia, badan dah tak kena. Ini tuan-tuan berlaku dekat sepadan Syria Iraq. Orang kampung ditangkap oleh tentera Syiah. Antara soalan ditanya, Syekh Ismail, nama kau siapa? Orang kampung tak tahu. Dia kata Abu Bakar. Abu Bakar keluar. Ente Syekh Ismail, Omar keluar. Pasman keluar. Nah, yang nama sahabat Nabi semua kena keluar belaka. Semua kena bunuh. Yang nama sahabat Nabi. Sebab tu ada seorang budak Syria nama dia Abban. Dia cerita kat anak. Dia belajar dekat MSU kan ni. Dia cerita bapak aku ni sayang sangat dekat sahabat Nabi dan dia nak letak nama aku Osman. Dia duduk dekat kawasan ni, kawasan Dair Zul ni. Dia kata tapi kalau aku letak nama anak aku Osman bahaya. Jadi dia pun letak nama anak dia Abban. Abban ni anak saudara Osman bin Affan, tapi Syiah tak kenal tuan-tuan. Jadi selamat dia. Tak kena bunuh. Ini bom ya, Masjid Umawi yang dekat Halab. Dia ada dua Masjid Umawi, satu dekat Damsyik, satu dekat Halab, yang dibom oleh Syiah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kami tahmira, lakin salat al-asr قبل ما تطلع من الجامعة قبل بتخريب الجامع بشكل جاي. السبب هو sebelum tentera Bashar keluar daripada masjid ni, dia bakar semua masjid ni tuan-tuan. عموما احنا هلا داخل الجامع التكريم هذا نصر بالألحين. Ini Al-Quran yang dikoyak oleh tentera Bashar. Ini kubur Nabi Zakaria, bapa kepada Nabi Yahya. Ni kubur dia. مسلمين ما حسوا فينا 3 سنين ونص. نحن تاريخنا قرآننا نحن على راسنا نشوفه. يعني مشهور. Ini botol arak yang dijumpai dalam masjid yang tentera Bashar minum. Ni kubur Nabi Zakaria. Ni tuan-tuan, Syiah buat majlis ihtifal bi zikra halaki Umar. Ihtifal, majlis meraihkan kematian Umar Al-Khattab. Diorang nyanyi, diorang kutuk-kutuk Umar. Last sekali diorang akan tulis Umar dalam neraka. Umar finnar radhiyallahu ta'ala.
Ini antara Syiah yang paling celaka. Nama dia Yasir Habib. المدانة من فوق 7 سماوات عائشة الحميراء بنت أبي بكر لعنة الله عليها. يصعب علينا وعلى كل شخص أن يعدد جرائم هذه المرأة الخبيثة. أني أريد أن أثبت أن عائشة بنت أبي بكر اليوم في النار، بل هي في قعر جهنم. Video. Ini yang apa, serangan bom kimia. Kalau dekat Iraq berlaku ni tuan-tuan, zaman Saddam Hussein, memang habislah kena serang Amerika kan. Tapi dekat Syria berlaku 1,300 budak-budak yang jadi bangsanya, ya, dibom kat satu kampung, mati belaka tengah tidur. Sampai sekarang Amerika tak ambil tindakan. Tahu kenapa? Sebab Amerika pun bersyubhat. Dia tahu kalau Bashar jatuh, Israel akan tergugat. Jadi dia pun postpone. Kita pun bangang sama jadi juga, tuan-tuan. Kita tak tahu ni semua pakatan daripada Israel, Amerika, Syiah sama belaka membunuh orang Islam di Syria. Video yang itu yang kat ini budak yang kena bakar. Ini belakang badan ni, tuan-tuan. Ni belakangnya dibakar oleh Dr. Bashar al-Assad. Ini semua dibakar. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع مسار الرحمن على الفرش أنيمهم تسبيح وتطيبهم جهاد في سبيل الله. الله سبحانه وتعالى جمعنا بين الجهاد. هذا التخليص من مثل الرسول يعني؟ لا الأساس والشاش لا يكون الميزين. ماشيين من الله. ماشيين. يبقى غير Yang musim care macam ni tak air panjang. Ini yang kita pergi bulan yang tadi tu, yang 20 budak tu bulan 4 sebelum pilihan raya kita pergi seminggu. Biasa pakai laptop kita orang tu laju sikit kan. Di laptop semua ni dia lembab sikit. Sorry. Dia kena tambah turbo tuan-tuan, dia boleh laju sikit. Ni yang bulan 4 itu kita pergi hospital bawah tanah, ya. Hospital ni kalau dia orang tahu dia akan bom. Jadi
Kawasan ni gelap aja. Kita datang kawasan tu pun kereta tak boleh pasal lampu. Jadi driver tu tahu dah kawasan tempat dia, kita pergi bawa jumpa hospital. Kalau pasal lampu nanti kena bom. Apa pasal dengan kampung syait sekali. Ini nenek ni tuan-tuan, dia bela 4 orang cucu dia. Anak dia 3 orang kena tangkap, tak tahulah kena bunuh, wallahualam. Dia bela 4 orang cucu dia. Rumah ni asalnya rumah orang Syiah. Jadi mujahidin bila rumah dia orang kena bom, dia orang pergi serang kampung Syiah, Syiah pun lari, dapat ke dia orang rumah dia tuan-tuan. Jadi menceritakan bagaimana Ini elektrik tak ada, kita pakai lampu handphone. Tak apa Syam? Tak lagi? Habis dah okey. Bahasa ni sekarang tu dulu tuan-tuan ya. Pasal video tu berat banyak, jadi komputer pun tak larat nak support. Video makan kucing. Di Syria sekarang tuan-tuan sampai tahap makan kucing, makanan dah tak ada. Dan saya difahamkan tentera Bashar ni dibunuh belaka. Lembu, kuda, keldai, kucing pun dibunuh, tak nak bagi rakyat dia makan. Benda yang tak pernah terfikir kita berlaku kat Syria. Jadi sekarang pula masuk musim sejuk, perut lapar kan, terpaksa makan. Dan ada rasa tak mustahil makan orang, saya makan bangkai. بتحقيق الخطة التي قام بدربها. شو بكون شيء كلمة أخيرة للعالم؟ اللي عم تشوفك هلا أنت عم تاكل لقطة. Dia kata dekat pakcik ni, pakcik ada pesanan apa-apa tak dekat negara-negara Arab? Pakcik tu kata, tak ada benda, aku hanya mengharapkan daripada Allah. Tu je dia kata. شكرا كثيرا لكم ان شاء الله صحتين ولا الله يقويك ان شاء الله يقويك الله يبارك شكرا للتفاهم وعدم التدخل باحوالنا الانسانيه Kucing rebus tuan-tuan. Ya. يحفظكم علينا خطوتين من دمشقين مكتب جنوب دمشق الاعلامي. Yang ni yang berlaku ni, yang saya tunjuk tadi kan, yang Rutah tadi tu kan, apa ni, kebun yang mengelilingi Damsyik. Berlaku dalam tu lah, kawasan yang mengelilingi kota Damsyik. Dia makanan diorang apa ni, dikepung, makanan tak boleh masuk, orang tak boleh keluar kena tembak. Nak makan apa, makanlah apa yang ada dalam apa kawasan tu. Habis. Pagi tuan-tuan, nampak gaya cukup pukul 9 habis. Kok ada nak tanya soalan? Kalau ada, ya sila. Ya. Satu, saya nak dapatkan penjelasan. Yang pertama tentang saya dimaklumkan dalam antara imam-imam 12 tu, anak-anak kepada apa tu Hussein dan imam yang 12 memang ada orang yang kecil, iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Siti Aisyah. Nama memang nama tentu. Jadi soalan pertama saya nak minta penjelasan Ustaz berkaitan dengan fakta tadi tu. Soalan pertama. Soalan yang kedua berkenaan dengan kita punya, saya rasa mungkin kena menjelaskan kot tentang syarikat Islam yang selalu kita pinjam-pinjam, iaitu Ibn Sina. Saya sebab saya buat study macam tu kan, biografi dia orang ni, memang saya dapati memang Ibn Sina dan sebagainya, Ibn Sina, Zaid Hayyan dan ramai lagi tokoh-tokoh syarikat Islam berpahaman Syiah. Dan kita balik macam untuk baca komen pada Ibn Jauzi, komen dia kepada Islam pun dia kata memang akidah keluar dari Islam. Jadi bagi komen satu soalan. Yang pertama berkenaan dengan nama-nama tu, memanglah yang peliknya ya. Sebagai contoh, Syiah ni macam saya katakan, imam dia yang pertama Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Ali ni tuan-tuan, dia ada anak perempuan nama Ummu Kulsum.
ataupun Ummu Kalsum yang dikahwinkan dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau Ali tu benci ke Umar, munasabah ke dia buat menantu tuan-tuan? Memang takkan buat menantu. Tapi Syiah ni hati kematu tuan-tuan, payah. Bahkan Ali sendiri ada anak-anak yang bernama Abu Bakar, ada anak yang bernama Osman, kan? Dan di kalangan dia sebenarnya imam 12 tu tuan-tuan. Daripada start Ali, Hasan, Husain dan keturunan Husain sampai ke Hasan Muhammad bin Hasan Al-Askari. Yang ke-12 tak ada sebenarnya, yang sampai ke-11 saja. Diorang ni tidak menghina pun sahabat Nabi. Paling-paling pun macam dululah bagi ada Syiah, nama Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ni Syiah yang mengatakan dalam sahabat Nabi yang paling mulia Ali, tu je. Tapi Abu Bakar tetap mulia, Omar mulia, Osman mulia, tapi yang paling mulia Ali, tu je. Dia tak maki sahabat, dia tak kafirkan sahabat. Itu Syiah Zaidiyah yang ada di Yaman. Tapi mengikut kajian ulama, Syiah Zaidiyah di Yaman pun dah tak banyak dah, sikit sangat ya. Nak kabarnya dalam Syiah ni, siapa yang tak maki sahabat bukan Syiah dipanggil. Kemudian tentang Ibn Sina, Ibn Hayyat tu saya tak pasti, Wallahualam, saya kena baca balik lah. Dia mungkin, tak mustahil. Satu lagi yang biasa kita dengar dalam Aikim ada sebut apa benda nama pakar bahagian astronomi lah ya. Tapi dia ni Syiah juga sebenarnya. Jadi banyak sebenarnya sejarah-sejarah ni yang kita tak cek latar belakang orang tu, punya Syiah. Dia apa-apa hal pun kena cek. Jazakallah. Itu boleh, nanti kita boleh baca lah. Sekarang mudah kan ke internet, cek aja boleh jumpa. Allahualam. Dekat Syria pun ada hospital Ibn Sina. Tak mustahil. Semua kita punya kadang sekolah kita kan sekolah agama. Dan sebab kita memang kita nasabkan nama sekolah kita Ibn Sina. Yalah, kita tak tahu, kita ingat dia pakar bahagian perubatan kan. Kita duk nampak tu je, kita tak nampak Syiah tu kan. Jadi kita dah nampak ada kaitan dengan Syiah, tukar nama lain lah. Ya, gitu. Ada lagi tuan-tuan? Ada? Tak ada? Oh, makcik-makcik ada menantu Syiah ke? Ada ya? Okey. Jazakumullahu khairan. Tuan-tuan semua, insya-Allah macam saya katakan tadi lah, baru-baru ni ada NGO daripada Syria datang dan lepas seminggu lebih kurang macam tu, kita sempat buat kutipan derma untuk diorang. Alhamdulillah dapat kumpul dalam $60,000 US ya, untuk beli baju sejuk sahaja. Sekarang dah masuk musim sejuk tuan-tuan, musim sejuk Syria ni. Allah, anak pernah masa belajar dulu tengah beratur nak masuk sekolah ni, tengah beratur ketor ni, sekali burung jatuh tuan-tuan, burung jatuh beku, burung mati tuan-tuan. Nak khabar sejuk sungguh-sungguh Syria ni. Itu dalam keadaan kita duduk dalam bangunan. Ini pula sekarang dengan rumah dah roboh kan, duduk dekat tengah padang pasir. Wallahualam, tak tahu lah macam dah sejuk, turun pula salji tuan-tuan, kesian ya. Jadi harap-harap insya-Allah tuan-tuan ya, dengan sumbangan tuan-tuan boleh kita bantu berhisap kat sana, dengan harapan Allah mudahkan urusan kita di dunia dan hari akhirat insya-Allah. Dan insya-Allah macam saya katakan tadi lah, bulan 12 nanti Syekh saya akan datang dan cek yang tuan-tuan, apa derma yang tuan-tuan kutip selama ni yang saya fahamkan berapa juta je, berjuta rupiah tu jangan main-main. Alhamdulillah ya, saya faham, dia fahamkan 12,000 tuan-tuannya. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Saya bila ada orang tolong kutip derma untuk Syria ni, aku ni suka sungguh. Bukan suka macam mana, sebab dia tu bila kita hantar kat Syria, orang Syria punya seronok tuan-tuan, seronok sangat. Ada orang kenal ke kami, dia kata, and anda tanya orang Syria kan, dia kata negara Arab tak bantu. Dia orang sanggup datang ke Malaysia. Dia kata dekat Malaysia dengar-dengar orang sana rajin, suka bantu, dia datang kan. Bukan kita kata orang Arab langsung tak bantu, rakyat bantu tuan-tuan. Government yang mangkuk ayunya, rakyat bersimpati, kerajaan bengong. Itu realitinya tuan-tuan ya. Jadi biarlah, lantaklah kerajaan kau besok kau jawab daripada Allah Ta'ala. Kita sebagai rakyat ni, kita tolong mereka
supaya kita dapat menyediakan jawapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu, ana minta kemaafan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis shawab. Takbir.